Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Tersambung perbincangan minggu lepas, pertentangan atau percanggahan di antara komunisme dengan ajaran Islam perlu dihuraikan lagi. Komunisme adalah kekufuran yang sangat besar. Ini yang pertama. Kerana mengingkari wujudnya Allah, perkara-perkara yang gaib dan hari akhirat yang menjadi perkara akidah dalam ajaran Islam. Kepercayaan kepada Allah, adanya Tuhan, adalah fitrah, naluri sifat semula jadi manusia. Bermakna komunisme bercanggah sifat semula jadi manusia. Kerana mengikut fitrahnya, manusia mesti percaya adanya Tuhan. Termasuk orang-orang yang tinggal di hutan rimba belantara, yang tak belajar langsung, percaya adanya kuasa ghaib. Fitrahnya percaya begitu. Bahkan semua makhluk lain pada manusia percaya adanya Tuhan. Bahkan mereka yang bercakap tak percaya ada Tuhan, golongan ateis, bila berlaku keadaan yang terdesak, dalam keadaan tidak selamat, dia sebut dalam Quran berulang kali, bila berada di laut yang bergelora, malam yang gelap, ribut yang kuat, taupan yang ganas, bila dia rasa bahtera dia akan tenggelam, tak boleh nak selamatkan diri, di masa itu dia akan minta tolong dengan Tuhan. Bahkan dia sebut berapa kali, Lenin, pemimpin komunis Rusia yang terkenal, dia memimpin revolusi komunis, menubuhkan negara Soviet pengikut Karl Marx yang setia. Bila dia menghadapi kesakitan yang tenat, doktor-doktor peribadi tak mampu nak selamatkan dia, keluar daripada suara dia perkataan Tuhan. Bila ditanya bagaimana, dia sebut Tuhan, padahal Das Kapital, Karl Marx tak percaya pada Tuhan. Dia kata tak tahan kerana sakit sangat, terlalu sakit. Stalin dalam Perang Dunia yang Kedua, diceritakan bila tentera Jerman mara di timur Rusia, dihujani dengan serangan-serangan yang dahsyat, di mana Jerman menguasai udara di masa itu. Dalam keadaan yang sangat terdesak, membenarkan gereja, masjid, berdoa, minta tolong Tuhan. Begitulah sifat manusia. Mereka percaya adanya Tuhan yang menguasai alam ini. Cumanya mereka sesat, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Percaya Tuhan tu ada, lepas itu lantik Tuhan lain. Ada sekutu bagi Allah, itu kesesatan. Asas percaya pada Tuhan itu menjadi fitrah, naluri manusia.
Komunis menafikan percaya pada Tuhan, dia menafikan fitrah, menafikan naluri. Sifat semula jadi macam nak hapus matahari bulan. Boleh tak boleh? Nak hapus musim. Musim kemarau, musim panas, musim sejuk. Tapi alam tak boleh. Cakap kosong, tak mampu. Itu kekuasaan Allah Ta'ala, tak mampu nak hadap. Mereka tak percaya pada perkara yang gaib dan hari kiamat. Perkara gaib ini walaupun tak nampak mata kasar, tapi ada tanda-tanda wujud perkara gaib. Angin kita tak nampak, bila dia bertiup baru sedar ada rasa angin. Panas tak nampak, sejuk tak nampak. Bila ada rasa baru kita tahu adanya sejuk, adanya panas. Bahkan ditunjukkan bagaimana makhluk-makhluk gaib, malaikat, jin dan sebagainya bertasyakul, menzahirkan rupa. Seluruh dunia dengar cerita ini. Apalagi Quran menyebut perkara gaib. Semua yang Quran sebut adalah benar. Semua yang Nabi beritahu adalah benar. Dalilnya banyak, antaranya ialah dalam Quran menyebut cerita-cerita zaman dulu. Diwahyukan Quran pada Nabi SAW. Nabi tak pergi ke Mesir, tak pergi ke Babylon, tak pergi. Tak ada tempat belajar di Mekah. Dari mana dapat cerita ini? Semua cerita itu adalah benar, cerita zaman dulu. Bahkan Quran menyebut tentang peredaran cakrawala di langit, matahari, bulan, bintang. Disebut dalam Quran. Masa Quran turun tak ada alat-alat yang canggih. Hari ini manusia dapat mencipta alat yang canggih. Boleh meneropong melihat perjalanan bintang, matahari dan seumpamanya. Didapati apa Quran sebut adalah benar. Itu juga hari akhirat yang akan berlaku. Dunia akan kiamat. Bahkan hari ini saintis mengaku bahawa dunia ini akan hancur lebur. Berlaku pertemuan antara cakrawala, bumi, bintang. Berlaku hari ini, bercakap tentang fenomena alam yang berubah, yang menggerun, menakutkan. Cuaca panas. Nabi dah beritahu amaran-amaran ini. Kerana manusia merosakkan alam sekitar. Merosakkan dunia. Merosakkan pengurusannya, menghancurkan dunia. Hari kiamat dipercayai oleh ahli-ahli sains. Maka pandangan komunis meleset. Tak betul, salah. Yang kedua, bercanggah dengan fitrah manusia berhayat kepada keperluan roh dan jasad. Dengan cara yang betul. Mempunyai sifat ananiyah, kedirian, sifat individu, dan hidup bermasyarakat yang mesti ditimbang dengan adil. Di mana diri manusia ni ada akal, ada roh, ada jasad. Lain dengan binatang, lain dengan makhluk-makhluk jamadat yang tak bergerak, batu, kayu. Manusia ada sifat sendiri, semula jadi sendiri. Semula jadi ini memerlukan makanan. Akal memerlukan makanan, roh perlu makanan, jasad perlu makanan. Dia tahu makanan jasad je, isi perut, keluar najis, keluar kencing. Makanan akal, ilmu pengetahuan, fikiran baik. Makanan roh, akhlak yang mulia, tolak perangai buruk, keimanan, kepercayaan. Makanan roh. Kalau kenyang perut saja, roh tak kenyang. Bila roh tak kenyang, berlaku desakan hidup, tak sabar menghadapi cabaran. Berlaku bunuh diri. Kisah orang bunuh diri ni orang senang. Orang yang senang
orang yang hidup dalam keadaan kemewahan boleh memuaskan hawa nafsu lebih daripada binatang lagi. Puas nafsu, mengapa penuh diri? Kerana roh dia lapar, akal dia lapar, berfikiran tidak bijak. Manusia memerlukan makanan roh, jasad dan akal. Komunis menafikan fitrah manusia ke jasad saja. Manusia ada sifat kedirian, jaga diri masing-masing, individualistik, dan mesti hidup bermasyarakat. Sebab Nabi kena hidup bermasyarakat. Tak boleh hidup seorang-seorang. Pakaian kita pakai, makanan kita makan, memerlukan campuran bahan-bahan daripada hasil manusia berbagai-bagai kebolehan, kemahiran. Macam-macam negeri dikumpulkan, menunjukkan manusia mesti bermasyarakat, madani, bertamadun. Itu sifat manusia, tak dinafikan. Dalam masa yang sama ada kepentingan masing-masing, keluarga masing-masing yang perlu dijaga. Kalau jaga masyarakat, diri dibiarkan, tak sempurna kehidupan manusia. Komunis menganggap kepentingan masyarakat, lupa tentang individu, kepentingan diri ini. Sedangkan Islam mengajar supaya dua-duanya dijaga dengan seksama, dengan adil. Dirimu ada hak dia, keluargamu ada hak dia, masyarakat ada hak dia, dibahagikan. Kalau harta ada untuk diri, untuk nafkah keluarga, zakat untuk masyarakat, sedekah dan sebagainya. Semangat jual beli memudahkan masyarakat. Jual beli memudahkan masyarakat. Bila jual beli ada milik diri, dia nak buang milik diri ni tak boleh. Bercaruh dengan fitrah. Kemudian komunis, satu ajaran yang sangat zalim, yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, menjadikan manusia, pekerja, petani, peladang sebagai hamba-hamba kerajaan. Bukan hamba Tuhan, hamba kerajaan. Memperhambakan rakyat, mengabdikan rakyat. Ini ajaran komunis. Kononnya ketua negara komunis nak jaga masyarakat. Sebenarnya mereka memerintah secara diktator, memaksa rakyat, sama dengan Firaun, sama dengan Namrud. Ini nyata, terang. Tak setuju dengan dia, tembak, bunuh. Kononnya nak bela masyarakat. Bela masyarakat apa? Kedudukan ketua dia. Bila jatuhnya negara komunis, didapati ketua-ketua ini mengumpulkan kekayaan yang banyak. Bohong, saya cakap bohong. Oleh kerana ajaran komunis ni bercanggah dengan fitrah manusia dan direka oleh manusia, maka banyak kelemahan-kelemahannya. Dan kita menyaksikan di abad yang lalu runtuh sebuah negara besar komunis, Soviet Union. Negara yang merangkumi Asia dan sebahagian Eropah. Sebahagian Asia, bahagian Eropah. Paling besar dalam dunia. Melaksanakan ideologi komunis. Hancur lebur di tahun 80-an di abad yang lalu. Berkecai negara dia. Terpaksa meninggalkan ajaran komunis. Sehingga negara komunis yang lain, China, Cuba, Vietnam, merombak ajaran komunisme mereka sendiri. Menandakan kegagalan ajaran komunisme. Oleh kerana mereka tak nampak cahaya Islam, mereka sendiri ajaran-ajaran itu, rombak ajaran peringkat demi peringkat. Kerana ajarannya bercanggah dengan ciptaan Allah SWT yang menjadikan seluruh alam. Sebab itu orang Islam haram ikut komunis, bukan haram jadi kufur. Kalau ikut komunis jadi kafir, keluar daripada Islam. Kerana menyanggah ketuhanan Allah SWT, menyanggah peraturan Allah yang nyata yang berkait dengan fitrah. Tapi oleh kerana banyak yang jahil, tak tahu, ingat ke masalah kehidupan manusia ni tak kait dengan agama. Ikut komunis, berjuang komunis, mati kerana komunis. Mati saja je. Kerana
kejahilan. Makanya tak tahu. Tak belajar agama dengan sepenuhnya. Islam ajaran yang sempurna merangkumi segala perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah sosialisme. Dalam bahasa Arab disebut al-ishtirakiyah, iaitu satu ajaran yang berhubung dengan ekonomi dan politik yang menjadi tindak balas kepada ajaran kapitalisme. Ajaran ini juga berdasarkan kepada kebendaan, sama pada dasarnya dengan ajaran komunisme. Dari segi menonjolkan milik umum sebagai suatu cara untuk membela masyarakat yang tertindas. Tetapi berbeza dengan komunisme dari segi cara penekanan dan sikap terhadap agama dan cara bertindak. Sosialisme ini adalah fahaman membela masyarakat. Macam komunisme juga. Dasar dia. Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi dan dari segi politik dengan memperkecilkan peranan individu dalam kegiatan ekonomi secara khusus, berdasarkan kepada materialisme, kebendaan semata-mata. Tak ada aspek rohani macam komunisme. Kapitalisme pun begitu juga. Cuma beza dengan komunisme, sosialisme ni tidak menekan dalam menentang agama. Pendekatannya lembut, tidak secara revolusi. Mereka menyertai demokrasi pilihan raya. Itu pendekatan dia. Sejarah dan tokoh, ahli sejarah tidak dapat menentukan kelahiran ajaran ini. Ada di antara mereka yang menyatakan bahawa seorang ahli falsafah Greek sebelum Masihi bernama Plato pernah mengemukakan pendapat ini di dalam karangannya. Plato ahli falsafah Greek yang terkenal dengan teori Al-Madinah Al-Fadilah, masyarakat Madani yang diambil oleh orang Barat, berbeza dengan kita. Tetapi pendapat ini disanggah oleh beberapa ahli falsafah Barat, di antaranya Profesor Parker, mengatakan bahawa ini bukan teori Plato. Di antara tokoh-tokohnya yang terkemuka di abad yang ke-19 ialah Saint-Simon, Fourier, Robert dan lain-lain yang terdiri dari kalangan ahli falsafah politik dan ekonomi yang bertuhankan akal dan kebendaan mata-mata. Agama itu sampingan. Sekularisme lah, lahir dari sekularisme. Dasar-dasar sosialisme. Yang pertama, kebendaan menjadi dasar penting dalam menentukan kebahagiaan manusia. Yang menentukan manusia bahagia ialah makan cukup, pakaian cukup, ada kenderaan, ketersediaan tempat tinggal, hidup, kebendaan semata-mata. Aspek rohani tak dipikirkan, tak diutamakan. Yang kedua, mengutamakan milik umum kepada beberapa perkara yang dianggap menjadi sumber ekonomi dengan melalui milik negara. Syarikat-syarikat besar dia milik negara kan. Orang individu tak boleh. Dia milik negara kan. Syarikat-syarikat besar. Dia milik negara kan kerana untuk kepentingan masyarakat. Kalau dibebaskan, individu akan mengumpulkan kekayaan, kata mereka. Sebab itu dia milik negara kan. Syarikat-syarikat yang besar. Syarikat kenderaan,
Macam tadi komunikasi tu, tak apalah ni semua milik negara belaka. Termasuk perkara berkait dengan makanan, berkait dengan syarikat-syarikat besar. 3, menguasai pemerintahan atau kuasa politik dengan mencetuskan kepahaman terhadap ideologinya kepada masyarakat dan menyebarkannya di kalangan manusia supaya mendapat sokongan bagi mendapat kuasa pemerintahan melalui saluran demokrasi. Oleh sebab itu ditubuhkan parti-parti sosialis. Termasuk di Eropah, di Amerika ada parti yang aliran sosialis. Setengah negara itu mengharangkan komunis, tapi sosialis dibenarkan. Yang keempat, membuat perubahan secara berperingkat dalam bidang ekonomi dan pentadbiran melalui proses memilih negara. Beberapa perkara yang dianggap menjadi milik masyarakat umum. Kepentingan orang ramai mesti milik negara. Melibatkan umum, milik negara. Makanan asasi dan seumpamanya. Sosialisme dan pencanggahannya dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa perkara yang menunjukkan sosialisme bukan sahaja tidak baik dari segi asal usulnya, tetapi dari segi dasar amalan dan tindakannya bercanggah dengan Islam. Yang pertama, menjadikan kebendaan sebagai dasar utama dalam hidup tanpa meletakkan agama di tempat yang pertama sehingga tidak mempunyai perhitungan halal dan haram menurut akidah dan kaedah Islam. Dasar dia kebendaan. Kita Islam ni mestilah dasar kita mengabdikan diri kepada Allah dan semua urusan kita. Termasuklah menuju ke alam akhirat. Ada dosa pahala. Dengan sebab itu ada halal dan haram. Sosialisme ni tak ada aspek-aspek ini. Yang kedua, tidak betul dalam mengendalikan milik. Sebab tu ada setengah orang mengatakan kita kena tolaklah. Tidakkah sosialisme, komunisme ni sama dengan Islam? Islam menghalalkan riba. Sosialis juga menghalalkan riba. Betul, sama-sama haram dari segi kebendaan. Tetapi kita berdasarkan kepada hukum halal dan haram. Dia bukan hukum halal dan haram. Kepada hukum akal semata-mata. Kita berdasarkan pada ada dosa pahala. Dia tidak. Bukan dosa pahala. Berdasarkan kepada madiyah, kebendaan. 2, tidak betul dalam mengendalikan milik umum sehingga menjejahkan kebebasan orang perseorangan dan merampas hak-hak mereka. Sehingga merampas hak berekonomi untuk bersyarikat yang bukan kerajaan. Tak boleh begitu. Mesti ada pensuasaan. Mesti ada individu yang berhak untuk milik. Termasuk dalam perkara yang besar. Bukan kerajaan tak digalakkan terlibat dalam berniaga. Kerajaan dan urusan rakyat. Patutnya ni dia capur belaka. Dia ambil alih. 3, bercanggah dengan fitrah manusia yang bersifat rohani dan jasmani. Ananiyah dan istimaiyah pada masyarakat. Bercanggah dengan sifat naluri manusia. Semula jadi manusia. Manusia ni bukan sahaja tubuh dia, jasad dia. Ada roh dan ada jasad. Manusia bukan sahaja bermasyarakat. Dia ada ananiyah, kedirian, individualistik. Ada diri manusia. Tak boleh buang sifat-sifat ini. Apa yang penting ialah semua sifat ini diraihkan dengan kawalan-kawalan hukum mengikut ajaran Islam. Yang keempat, menghapuskan semangat untuk bekerja pada orang berseorangan. Bila milik negara, ini pun di negara Arab yang mengamalkan sosialis, kita akan lihat bagaimana kenderaan-kenderaan umum tak terurus dalam keadaan rosaknya, keadaannya. Sebab mengendalikan itu dia terbarang kerajaan, bukan barang dia. Mereka tak ada tanggungjawab. Hak kerajaan, pandang ringan, sudahlah. Kita dia bagi gaji ke. Tak perlu cara jaga dia kuat sangat. Jadi menyebabkan urusan-urusannya tak malek. Sebab itulah komunis ini hancur tengah jalan. Sosialis juga hancur tengah jalan. 5, menghapuskan rasa bertanggungjawab terhadap urusan yang dipegang sehingga menjejahkan negara dari segi ekonomi yang menjadi matlamat penting kepada ajaran ini. Apabila orang yang ditugaskan merasakan tugas dan hasil pekerjaannya bukan miliknya. Bila kegiatan ekonomi tidak aktif, tidak ada kemajuan dalam ekonomi. Sebab dia rampas hak-hak ini menyebabkan kemunduran ekonomi negara. Ini berlaku di negara sosialis. Dan sebab itu kita melihat negara sosialis ubah dasarnya. Akhirnya sosialisme mengalami nasib yang sama dengan komunisme dan kapitalisme. Gagal menyelesaikan masalah manusia sejagat. Terdedah pada keburukan yang membawa keruntuhan akhlak dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan lain-lain.
akhlak jadi rusuh sebab tak ada dosa pahala, menipu rakyat, menipu dalam memiliki kebendaan, sehingga memaksa pemimpin menjadi contoh yang tidak baik. Pemimpin contoh tak baik. Di mana pemimpin sosialis ini kaya macam negara kapitalis juga. Rupa harta. Sebab rakyat dah nampak dia. Kepada dia, Tuhan dah ambil tahu bab-bab dia. Tuhan ambil tahu bab ibadat saja. Menyembunyikan kesilapan mereka dan kelemahan ajaran yang diperjuangkan dengan berbagai cara. Di antaranya menggunakan penipuan melalui alat-alat sebaran am yang dikuasai oleh mereka, dan kadang-kadang menggunakan kekerasan, penindasan ke atas rakyat yang cuba menegur dan membetulkan keadaan. Gunakan media untuk puji mereka semata-mata. Rakyat terpengaruh dengan media. Media yang menutup kelemahan, puji benda tak betul, puji melapor. Nampak kebaikan semua. Kemudian kalau orang lawan, dia guna kekerasan. Ini negara sosialis. Adik-beradik yang komunis juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tajuk pengajian kita hari ini ialah Al-Masoniyah ataupun Freemason. Makna Freemason ialah pembina-pembina yang bebas, iaitu nama kepada satu pertubuhan rahsia yang ditaja oleh orang-orang Yahudi yang bertujuan untuk menguasai bangsa lain dengan berbagai-bagai cara, walaupun buruk dan ganas, ke arah jangka panjang, menguasai dunia seluruhnya. Cita-cita mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman AS yang ditentukan oleh Allah kepadanya sahaja. Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Sulaiman AS kerajaan yang tak diberi pada orang lain. Mulkan la yanbaghi li ahad. Sebut dalam Al-Quran. Kerajaan yang tak sega bagi seorang pun lain pada dia. Allah Ta'ala beri pada Nabi Sulaiman yang memerintah dunia. Makhluk manusia, makhluk jin, syaitan, binatang-binatang. Dapat mengarahkan angin. Membawa bahtera pergi ke mana-mana. Bahtera terbang ke udara. Macam mana bentuk, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi kapal terbang ni dah ada zaman itu. Oleh kerana Nabi Sulaiman AS daripada bangsa Bani Israel, terdapat kalangan orang Yahudi yang bercita-cita nak tubuh semula negara Nabi Sulaiman untuk menakluk dunia, menguasai seluruh manusia. Lalu mereka menubuhkan satu pertubuhan, persatuan rahsia, dinamakan Freemason ataupun Al-Masoniyah. Al-Masoniyah. Sejarah penubuhannya penuh rahsia. Artinya gerakkan bawah tanah. Juga terdapat beberapa pandangan bagi menentukan sejarah penubuhannya. Pendapat yang paling kuat ialah bahawa Al-Masoniyah ini ditubuhkan di zaman pemerintahan Raja Herodos Agrippa tahun 44 Masihi bersama beberapa orang pemerintah Yahudi bagi menentang perkembangan agama Kristian pada masa itu, di mana agama Islam yang dibawa Nabi Isa AS menghadapi Raja Yahudi Herodos. Bersama kaum Yahudi yang tak terima Nabi Isa, tak terima Nabi, mula-mula Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuhnya.
mereka nak bunuh Nabi SAW. Dan memang raja ini sangat zalim. Dan berlaku perkembangan agama Nabi Isa AS. Dia menakutkan dia. Walaupun agama ini sebahagiannya betul, sebahagiannya menyeleweng. Dan banyak yang menyeleweng. Tetapi mencabar agama Yahudi. Mencabar orang Yahudi. Untuk menghadapi cabaran ini, maka ditubuhkan pertubuhan Freemason. Ditambah lagi cita-citanya nak takluk dunia. Nak mereka dunia. Di antara pemimpin-pemimpin ialah Hiram Am-Abi, yang dikatakan arkitek bangunan kuil Yahudi yang dinamakan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ialah kuil rumah ibadat Yahudi yang dicita-citakan untuk dibina di atas runtuhan Masjid Aqsa yang dirobohkan. Kerana mereka tahu Masjid Aqsa di situ. Masjid Aqsa zaman Nabi Daud, Sulaiman AS di situ. Dan mereka nak roboh Masjid Aqsa. Nak bina kuil Yahudi yang bukan Haikal Sulaiman. Ada dalam perancangan Zionis, perancangan Freemason. Ada juga yang berpendapat nama kumpulan lain, kumpulan ini, nama kumpulan pahlawan perang salib yang berusaha membina semula rumah ibadat itu. Di sana ada orang Kristian yang masuk Zionis, gabung Yahudi. Dan di zaman moden ini ada yang menjadi salah seorang pemimpin revolusi Perancis, Jean-Jacques Rousseau, dan termasuk Karl Marx yang asas komunis. Ini ahli Freemason. Ahli Freemason. Revolusi Perancis ini dihamkan oleh Freemason, termasuk ke ajaran komunis. Daripada revolusi Perancis lah timbulnya liberal kapitalisme. Kemudian daripada Karl Marx lahirnya komunis dan lahirnya sosialis. Tahun 1723, James Anderson yang lahir 1679, meninggal 1739, yang berada di Scotland menulis perlembagaan Freemason. Dia tulis perlembagaan Freemason. Dia buat perlembagaan dia. Dia antara dasar-dasar dan ajaran. Di antara kesesatan dan ajaran nyata sesat dan keburukannya yang dibawa oleh Al-Masuniyah Freemason ini ialah yang pertama mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul, kitab-kitab Allah dan perkara-perkara yang gaib di mana mereka menganggapnya sebagai karuk dan dongeng. Mereka sebarkan ajaran ini. Tujuannya nak sesak manusia lain. Biar orang Yahudi saya percaya ke Tuhan. Biar manusia lain punuh akidah, rosak akidah. Dia rosak akidah, rosak akhlak, rosak lain. Orang Yahudi jadi bangsa yang kuat. Itu dia punya strategi dia. Jadi dia sebut ajaran mengingkari Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan. Macam Karl Marx lah dia bawa ajaran ni. Mengingkari kitab para rasul. Benda gaib. Percaya pada malaikat, dosa pahala tak ada. Ini masuk dalam aliran liberal. Yang kedua, berusaha ke arah menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang tidak boleh dipengaruhi olehnya dengan apa cara sahaja. Mana-mana kerajaan yang tak boleh pengaruhi, dia tak boleh masuk dalam kerajaan itu, dia akan usaha jatuhkan kerajaan itu. Khususnya kerajaan Islam lah. Kerajaan Islam nombor satu. Kalau ada je kerajaan Islam, dia mesti jatuhkan kerajaan itu. Dengan apa cara sekalipun. Hari ini kita menyaksikan Taliban telah berjaya mengalahkan Amerika dan nak tubuh kerajaan di Kabul. Dan hari ini tercetus satu penentangan melawan Taliban di Panjshir. Tak mustahil mereka bantu gerakan ini untuk menggagalkan perubahan kerajaan Islam. Sebagaimana mujahidin yang tak boleh nak tubuh kerajaan selepas Soviet gundur dulu. Jadi laga antara satu sama lain. Dia sanggup pergi belanja, beri senjata. Yang ketiga, mengharukan yang haram seperti zina. Zina halal. Dan menggunakan perempuan untuk mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi kerajaan. Dia guna perempuan untuk mempengaruhi pemimpin kerajaan. Merosakkan akhlak pemimpin dengan perempuan. Yang keempat, membahagikan bangsa-bangsa yang lain daripada Yahudi kepada beberapa kelas dan menganggapnya bertaraf rendah
dan berusaha melaga-lagakan mereka dengan mencetuskan peperangan dan sebagainya. Kepada mereka, bangsa yang paling mulia ialah bangsa Yahudi. Manusia yang sebenar, bangsa Yahudi. Orang lain pada Yahudi itu manusia menatang mereka. Itu dia kata daripada monyet tu. Kita ikut dia. Kemudian manusia ni ada kelas-kelas pula. Dan dia laga antara bangsa-bangsa ini pula. Yang kelima, membekalkan senjata kepada kumpulan-kumpulan yang mengacau orang ramai. Banyak keganasan, kekacauan berlaku dalam dunia pemberontakan, huru-hara dalam negeri, dia tukang bekal senjata. Dia bekal senjata, dia menega senjata. Dia menega senjata. Sama ada terbuka atau pasal gelap. Dia menega senjata, dalam masa yang sama, dia memusnahkan manusia dengan peperangan. Yang keenam, menimbulkan perbalahan kaum dan puak. Dalam beberapa buah negara di dunia. Dia pecah negara itu, dia berpuak kaum. Kalau satu agama, mazhab. Supaya berlawan sama sendiri. Berlawan sama sendiri. Kita tak suka. Yang ada jagung di dalam itu. Lawan sama sendiri, dia belaga, dia beri senjata, dia beri pitih, dia beri duit. Beri. Dia tolong buat. Bukan ada negara, dia tolong buat parti Islam. Parti Islam juga. Tapi tujuannya mengacau. Bukan untuk menegakkan Islam sungguh. Memang, dia belanja. Ini berlaku pada negara. Begitu. Yang ketujuh, meruntuhkan akhlak. Dengan berbagai-bagai cara, seperti menggunakan alat-alat sebaran enam yang ditayang dan dicetak dengan memberi biaya dan menggalakkannya sehingga menimbulkan kegelisahan dalam berpegang dengan agama dan berakhlak baik. Dan menaburkan unsur-unsur kekufuran dan keganasan. Menggunakan media untuk meruntuhkan akhlak. Hari ini media sosial. Gunakan. Media elektronik, TV, surat khabar, majalah, itu dulu. Ni dia guna, dia sanggup belanja, bagi duit sebanyak-banyaknya. Gaji wartawan-wartawan untuk bekerja, untuk menulis. Tujuan merosakkan fikiran, merosakkan akhlak, merosakkan percayaan agama. Dia masuk cara halus. Cara kasar dia masukkan mereka. Yang ke-8, menggalakkan rasuah dan keruntuhan akhlak di kalangan pemimpin dan pegawai kerajaan dengan membuat kegiatan-kegiatan bertuan itu. Menggalakkan rasuah pada pegawai kerajaan, bagi rasuah. Bila bagi rasuah, hancur kerajaan. Projek-projek terbengkalai, projek-projek pernah tak balik untuk kerana nak dapat duit. Dan orang yang tak layak dia beri projek-projek dengan rasuah. Tujuannya supaya menggagalkan projek-projek. Kemudian menggalakkan kenutuhan pegawai, pemimpin kerajaan. Agak melihat saya menari orang perempuan dan sebagainya. Dia umpatnya ini kerja dia. Yang ke-9, menjerat dan mengumpul pemimpin orang-orang yang penting dalam masyarakat dengan berbagai perangkap sehingga terpaksa tunduk kepada tujuan mereka yang boleh diperalatkan. Orang yang paling besar dalam masyarakat, pemimpin, raja, presiden, Perdana Menteri, dia akan usahakan rosakkan orang ini. Rosakkan ini. Dengan perangkap keuangan, perangkap perempuan, perangkap macam-macam lah. Yang ke-10, menubuhkan beberapa persatuan dan pertubuhan yang berbentuk menarik orang-orang penting supaya masuk ke dalam perangkap. Mereka melaluinya seperti pertubuhan Lions Club, Rotary itu, Rotary. Dan sebagainya, Rotary Club, Lion Club. Ini di bawah permission. Pak kita pada ni. Pak kita pada, Lion Club. Ada layak. Setengah orang tu pada syok lah jadi ahli ni. Sebab orang-orang kelas atas saja. Kononnya, taraf tinggi lah. Kemudian dia bawa ke luar negeri, buat kegiatan, buat ni, sanggup ni. Ini sebahagian agenda promotion. Yang ke-11, menguasai belia-belia melalui kegiatan yang menggalakkan mereka, seperti melalui kegiatan sokan, pelancongan dan sebagainya. Sokan tak salah, pelancongan tak salah. Dia tolong BPT buat sokan. Lepas tu dia masuk agenda dia dalam sokan ni. Antara ini suruh pakai seluar pendek, suruh buka aurat, supaya jauh daripada agama. Leka main sokan sampai tak sembahyang, tak apa. Ini supaya orang jauh daripada agama. Sokan memang Islam menggalakkan sokan. Tapi ada waktu sembahyang, kena tutup aurat, tak boleh buka bebas. Dia beri, dia galak, dia beri banyak beri, kerana dia masuk agenda yang merosakkan. Pelancongan begitu juga. Pergi melawat. Tak salah, kena melancong mana-mana untuk ambil pengalaman. Dalam pelancongan tu dia buat agenda-agenda pelacuran, agenda-agenda agak, agenda
tari menari agenda dan sebagainya. Yang ke-12, mempengaruhi kerajaan-kerajaan sedaya upaya menaungi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dia mempengaruhi kerajaan sebab dia ni kaya, duit banyak. Dia mempengaruhi kerajaan, duit dia banyak untuk ikut agenda dia. Ada orang dia cerdik-cerdik, buat perancangan ekonomi, perancangan pendidikan, perancangan macam-macam. Menarik dia punya perancangan tu, tapi di hujungnya merosakkan. Dia heret sikit, jauh daripada agama lah. Jauh daripada agama. Kalau kegiatan ekonomi, dia galakkan riba, kok rasuah tadi, kok menipu. Itu kalau ekonomi. Kalau politik pun begitu juga. Menipu, tak tahu rasa pahala. Dia menaungi pemerintah. Yang ke-13, melahirkan teori-teori dan ideologi yang menyesatkan. Teori kapitalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme. Kalau kita kaji ahli falsafah dia Yahudi yang mencipta ideologi ini. Kemudian dia masukkan ke negeri-negeri lain supaya berjuang di asal dasar ideologi dia. Dengan agenda yang kononnya, ideologi dia yang menarik, yang jauh. Yang ke-14, mempengaruhi pertubuhan antarabangsa dalam segala bidang, sama ada politik, seperti bangsa-bangsa bersatu, ekonomi dan sebagainya. Dia mempengaruhi pertubuhan antarabangsa. Bangsa-bangsa bersatu. Kita saksikan bagaimana setiap sahagung bangsa bersatu. Nak jadi sahagung mesti orang dia. Orang yang dia kempen. Boleh jadi sahagung bangsa bersatu. Dan sebab itu tindakan ke atas Israel tak ada. Pihak pada Israel, pihak pada Yahudi dalam setiap kali. Bila berlaku apa, dia tak pihak pada orang-orang Arab, orang Islam. Pihak pada Yahudi. Bangsa bersatu. Termasuk Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan bangsa bersatu, kuasa besar dunia. Nak kutuk Israel tak boleh. Amerika guna kuasa veto, British guna kuasa veto, Perancis guna kuasa veto, ada kuasa veto, kuasa patah dipanggil. Nak hukum orang Israel yang buat ganas ke mahkamah antarabangsa tak boleh. Mahkamah antarabangsa pun dia kuasai. Ni. Tiap-tiap cabang bangsa bersatu termasuk UNESCO, bahagian pendidikan, bahagian kebudayaan, dia kuasai masuk dalam tu. Tiap-tiap cabang tu termasuk dalam bahagian ekonomi. Bank Dunia dia kuasa. Bank Dunia, tabung keuangan antarabangsa dia kuasai. Dia kuasai semua. Memang jelas. Kalau negara yang terima bantuan daripada Bank Dunia, tabung keuangan antarabangsa akan terkorban dengan riba. Tak mampu nak bayar riba dia. Tak boleh maju dengan itu. Ini antara agenda dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Setelah kita mengetahui berkenaan dengan pengenalan atau takrif cremation, pertubuhan atau penggerakan bawah tanah yang ditajuk oleh Zionis untuk menakluk dunia, mengembalikan kerajaan impian mereka yang pernah ditegakkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang menakluk dunia. Mereka tidak peduli bahawa Allah menegaskan kerajaan itu khusus pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh kerana fanatik mereka kepada kaum Yahudi, menganggap Yahudi ini bangsa yang paling mulia, manusia yang sebenar. Bangsa-bangsa lain itu adalah goyim, manusia binatang. Padaanlah Darwin, Yahudi yang menganggap manusia daripada monyet. Tanpa dia sedari, kita terpengaruh dengan teori Yahudi yang merendahkan martabat
bangsa yang lain daripada Yahudi. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia paling mulia yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala, bukan mengikut bangsa dan keturunan. Mereka bercanggah dengan dasar dan prinsip yang ditetapkan oleh Allah SWT. Di atas semangat perkauman Yahudi ini, mereka berjuang untuk menegakkan kerajaan dunia melalui pertubuhan Freemason. Kita dah baca minggu lepas dasar-dasar dia. Hari ini kita baca perancangan mereka. Mereka mempunyai perancangan jangka pendek dan jangka panjang yang rapi ke arah menguasai dunia dengan menyebarkan pengaruh dan ajarannya di kalangan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh dunia yang dianggap berpengaruh dan boleh menguasai keadaan politik, ekonomi dan masyarakat. Sebagai satu contoh, kerana ada Silat Agung masa bersatu mesti disokong oleh Freemason. Kalau Freemason tak sokong, tak naik jadi Silat Agung masa bersatu. Begitulah pertubuhan antarabangsa yang dianggap paling berpengaruh. Persidangan Masoniyah Freemason yang diadakan di Perancis pada tahun 1923 Masehi mendedahkan bahawa dalam jangka pendek mereka berusaha ke arah mengadakan parti-parti politik yang menganut ajaran mereka untuk mempengaruhi beberapa banyak manusia yang akhirnya boleh dipergunakan untuk melakukan perkara-perkara yang menguntungkan gerakan Masoniyah, gerakan Freemason. Oleh kerana mereka lah yang menaja ideologi politik. Sama ada yang paling liberal, kapitalisme dan anak-anak buahnya, ataupun yang kiri, komunisme, sosialisme dan anak-anak buahnya. Maka mereka menaja parti-parti politik di banyak negara-negara dunia dengan tujuan untuk mengambil alih kuasa pemerintahan. Menurut kenyataan Masoniyah Freemason yang dikeluarkan pada tahun 1733 Masehi, bahawa mereka mempunyai jangka panjang menubuhkan negara antarabangsa yang berdasarkan demokrasi sebagai cara mencapai kuasa. Menurut protokol pendeta Yahudi, kenyataan rahsia pemimpin-pemimpin mereka apabila tiba waktu kita berkuasa, kita perlu menubuhkan rangkaian cawangan Masoniyah Freemason di seluruh pelosok dunia dengan menguasai orang-orang yang boleh menguasai dan mempengaruhi orang ramai sekurang-kurangnya untuk mendapat maklumat yang baik untuk kita bagi keperluan menyebarkan dakwah untuk propaganda. Menguasai pemikiran, mempengaruhi orang ramai, masyarakat umum, mempengaruhi negara, menguasai pemerintahan, negara menguasai dunia. Di antara perancangan yang licin ialah menguasai pemimpin-pemimpin negara, raja-raja, menteri-menteri dan ketua-ketua jabatan. Biasanya mereka tumpu pada orang-orang ini. Dan sangat penting untuk perlindungan kita, kata mereka. Dan untuk mendapat maklumat-maklumat yang penting, menguasai atau mempengaruhi polis. Di samping melaluinya, kita juga dapat melakukan tekanan kepada penentang-penentang kita dan melindungi kegiatan yang kita lakukan bagi menimbulkan masalah kepada masyarakat. Mereka ini bukan sahaja menindas, menekan penentang-penentang, bukan sanggup membunuh, sanggup menghapuskan. Bagaimana kita tahu peranan ejen CIA dan lain-lain lagi. Bagi menghapuskan mana-mana pemimpin yang dianggap mengancam kedudukan mereka. Keahlian, ada martabat keahlian dia. Martabat ahli, pertubuhan ini membahagikan ahlinya menurut taraf, peringkat dan derajat masing-masing
yang tidak boleh disamakan dari segi kedudukan dan peranan. Menurut kajian dan penyiasatan dilakukan ke atas beberapa orang ahli mereka, yang terbongkar menunjukkan mereka meletakkan darjat ahli pada 3. Pembangkangan dilakukan oleh Jeneral Atalhan, iaitu Jeneral Tentera Turki di zaman Kerajaan Uthmaniyah, yang telah berjaya menangkap agen-agen Yahudi dan Freemason dalam Perang Dunia Pertama dan sebelumnya. Jeneral Atalhan menulis buku dalam bahasa Turki, Rahsia-Rahsia di Sebalik Freemason. Buku ini terjemah dalam bahasa Arab, mungkin dalam bahasa lain ada juga. Jeneral Atalhan ada buku yang mendedahkan peranan Freemason. Di antaranya keahlian. Dia bagi 3 darjat peringkat ahli dia. Yang pertama, ahli-ahli di peringkat permulaan ialah martabat pelatih, yang perlu diajar dan diuji kepahaman dan kepatuhannya kepada Masoniah, pada Freemason. Ini peringkat ahli baru. Yang kedua, ahli-ahli di peringkat kedua, terdiri dari kalangan orang-orang yang telah bersedia mengingkari ajaran agamanya. Yang kedua ni naik pangkat, orang yang sanggup lawan agama dia sendiri. Negaranya sanggup lawan negara. Umatnya, bangsanya khianat pada bangsa dia, sehingga bersedia untuk berkhidmat bagi kepentingan perjuangan Yahudi itu. Sanggup berjuang kepentingan Yahudi. Hari ini kita melihat bagaimana agenda normalisasi, mengiktiraf Israel. Ada pemimpin negara yang sanggup iktiraf Israel ini tanpa peduli kepentingan negara dan rakyat agama dia sendiri. Ini dah kita lihat. Di antara orang-orang yang berada di peringkat ini ialah Churchill yang pernah memegang jawatan Perdana Menteri Inggeris, Perdana Menteri Britain. Ini di antara ahli dia. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggeris dalam masa Perang Dunia yang kedua. Dan Balfour, Menteri Luar British, yang pernah memegang jawatan Menteri Luar Inggeris, yang bertanggungjawab memeteraikan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk menyerahkan Palestin kepada mereka. Dan beberapa orang pemimpin-pemimpin dan raja-raja di dunia menjadi ahli di peringkat ini. Antaranya pemimpin negara besar lah, seperti Amerika, Britain, Perancis, Jerman, negara besar barat khususnya. Dan mungkin ada kalangan negara Islam, wallahu a'lam, yang terpengaruh dengan pertubuhan ini. Yang ketiga, Masoniah sejagat, iaitu peringkat yang tertinggi, di mana keseluruhan ahlinya dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia. Dan beberapa orang raja bagi menjayakan tujuan perjuangan Masoniah Freemason. Mereka ni paling puncak orang Yahudi Zionis. Bahkan dikatakan siapa nak menang pilihan raya presiden di Amerika mesti menyokong Zionis, menyokong Yahudi. Orang yang paling berjasa pada Yahudi itu paling menang pilihan raya di Amerika, termasuk pilihan raya di Perancis, pilihan raya di Britain. Negara-negara besar, dia tuju negara-negara ini. Ini peranan yang sangat licik yang kita kena tahu. Seterusnya penglibatan kekacauan dunia. Wallahu a'lam.